bermotifkan binatang, ikut cita rasa si pembuat. Okey, bahagian pinggang juga dililitkan dengan ngepan yang diperbuat daripada timah dan kelihatan seperti siling yang disusun secara berjuntai-juntai. Siling yang disusun secara berjuntai-juntai ni dia disempurnakan lagi dengan gerunong. Gerunong tu adalah loceng. Apa tujuan siling yang berjuntai-juntai dan loceng tersebut? Dia bertujuan untuk menarik perhatian ramai. Bila sang pemakai berjalan ataupun bergerak sedikit, orang ramai akan terdengar bunyi loceng tersebut dan secara tak langsung dapat menarik perhatian orang ramai. Dan kita boleh menumpukan perhatian pada si pemakai lah. Sama juga dengan kaki yang dihiasi dengan gelang, kaki yang disempurnakan oleh gerunong, loceng, yang mengeluarkan bunyi. Sama juga tujuan untuk menarik perhatian ramai. Okey, perempuan sebagai selayah bedong. Dan ada juga yang memanggil baju perempuan ni sebagai apa nama dia? Apa? Kejap kan. Dia ada ikut bang. Dia dipanggil ikut alur sungai. Ada kat Oh, dalam kawasan sini dia panggil kain selayah ni tadi dia panggil sebagai bedong, ada yang panggil sebagai lain-lain. ikut kepada tempat lah. Kalau tempat kami panggil dia sebagai selampai. Yang Oh, okey. merupakan kain yang sangat panjang. Kain tersebut dililitkan pada bahagian dada dan dia dililitkan secara cross. Okay. Okey. Kain sarung yang dipakaikan separas kulit, separas lutut. Kain tersebut ditenun dengan pelbagai corak menarik. Boleh corak binatang, boleh corak orang lidi ataupun petara, boleh corak sebagai bunga-bungaan. Okey. Dan Okey. digunakan dengan benang emas atau perak dasar yang berwarna merah. Dan juga di hujung kain sarung tersebut boleh disempurnakan dengan loceng-loceng berjuntai, siling untuk dia untuk next. Okey. Next. Okay, masyarakat juga terkenal dengan Puak Kumbu. Okey, Puak Kumbu ni dia dikatakan ada mempunyai kuasa dan sangat penting dalam upacara perubatan, upacara gawai dan sebagainya. Dan Puak Kumbu buat daripada benang yang ditenun dengan corak yang menarik. Tenun corak dia boleh bunga-bungaan, orang lidi, petara dan binatang buas. Dia ikut cita rasa si pembuat ataupun ikut alur sungai kawasan tempat tersebut. Jadi dia bergantung kepada alur sungai kawasan tersebut. Dan dia digunakan, kain Puak Kumbu ini juga digunakan dalam majlis perkahwinan, dijadikan sebagai mas kahwin. Bila masa perkahwinan, mungkin keluarga perempuan ingin bagi hadiah lelaki pun boleh juga dijadikan sebagai mas kahwin. Okey, seterusnya. Okey, kain Puak Kumbu ini juga sekarang Puak Kumbu bukan sahaja digunakan untuk upacara tertentu, malah dijadikan sebagai pakaian untuk bersanding, untuk hiasan pelamin serta hiasan rumah. Dahulunya Puak Kumbu ni dia hanya dikeluarkan untuk upacara miring, upacara perubatan, perayaan yang sangat penting, tapi sekarang kita boleh jadikan dia sebagai pakaian, boleh dijadikan sebagai hiasan rumah, hiasan pada pelamin dan sebagainya. Okey. Okey. Okey, Uh, seterusnya. apa yang awak tahu tentang perayaan ataupun upacara yang disambut oleh masyarakat Iban? Bolehkah kamu jelaskan mengikut kefahaman kamu?
Okey, Aishwarya boleh unmute mic tu untuk bercakap. Okey, cuba. Okey, cuba test suara Aishwarya. Dapat tak? Mute mic tu untuk bercakap. Kalau ada masalah boleh tulis dekat ruangan chat Boleh tak? Boleh Aishwarya. Ke kita nak ke presenter seterusnya yang boleh? Yang okey, boleh start dulu. Yang tak ada masalah. Masa dulu lah Puan. Okey. Aishwarya kalau ada masalah boleh tulis kat ruangan chat kalau line tak clear ke apa ke. Okey, Nicholas teruskan. Saya akan bincang pasal ada perkawinan masyarakat kaum Iban. Okey. Merisik. Biasanya kaum lelaki akan menentukan perkawinan. Sekiranya seorang teruna atau lelaki yang telah berkenan pada seseorang gadis itu, ibu bapaknya atau wakil akan pergi ke rumah si gadis untuk merisik. Ini bertujuan untuk menanyakan persetujuan daripada pihak gadis. Setelah mendapat persetujuan pada pihak pengantin perempuan atau pihak gadis, akan menentukan pemberian seperti wang hantaran dan syarat perkawinan. Okey. Pihak keluarga si teruna akan membawa rombongan yang tidak kurang pada 5 atau 20 orang yang terdiri pada orang tua dan di dalam keluarga si teruna. Okey. Pada masa ini, termasuklah soal mas kawin serta lain-lain perkara yang berkaitan. Jika kata sepakat sudah diambil oleh ibu bapa atau ayahanda, si teruna akan menanggalkan lapit atau ikan panggang perak atau sebilah pedang sebagai tanda pertunangan. Okey. Next slide. Okay, yang seterusnya yaitu meminang atau bertunang. Okey. Apabila ibu bapa perempuan mendapati risikan itu boleh dipertimbangkan, mereka akan menentukan hari bagi wakil pihak lelaki datang membawa cincin pusaka, yaitu cincin yang diperbuat daripada tembaga. Cincin itu juga digelar cincin menanti mimpi. Cincin itu mesti dibawa pada waktu pagi. Okey, seterusnya. Sebentuk cincin di jari masing-masing adalah sebagai tanda ikatan pertunangan dan tanda bahawa masing-masing sudah dimiliki. Tempoh pertunangan kemudian akan ditetapkan. Tarikh perkawinan juga turut ditetapkan sekiranya pertunangan itu putus kerana salah seorang melakukan kecurangan. Okey. Maka sesiapa yang melakukan kecurangan itu akan dikenakan denda sebagai penebus malu
bagi pihak keluarga yang dicurangi itu. Okey. Sekiranya pertunangan itu terputus karena kematian atau sebab-sebab lain, maka hubungan di antara pihak lelaki dan pihak perempuan masih berjalan dengan baik. Alright. Dan next slide yaitu majlis perkahwinan. Okey. Biasanya majlis perkahwinan dilaksanakan hendaklah diaturkan dengan baik dan sistematik kerana jika tidak, bencana mungkin akan menimpa kepada bakal pengantin. Okey. Pihak lelaki hendaklah menyediakan segala keperluan dan juga pembelajaran untuk majlis tersebut. Bagi pihak perempuan, hendaklah menyiapkan penyiapan dari segi hiasan perkahwinan, makanan dan tempat majlis. Bagi urusan mengundang tetamu, kedua pihak akan melantik wakil masing-masing yang mana mereka akan membawa seutas tali bagi menandakan hari menuju perkahwinan. Tali itu harus diberikan kepada tuai rumah untuk membuat kira di seluruh rumah panjang. Okey. Ketika majlis perkahwinan, pihak lelaki hendaklah menaiki perahu dihiasi dengan kain puak kumbu. Jika melalui jalan sungai manakala untuk kendaraan menaiki kendaraan ataupun jalan kaki, gong akan dibunyikan untuk meriahkan suasana perkahwinan. Ketua bagi rombongan lelaki akan menyembelih khinzir sebagai penghormatan kepada pengantin perempuan. Alright. Okey, seterusnya. Puan nak sambung dengan tadi Kak? Boleh. Aishwarya tadi boleh ke? Aishwarya dah okey dah? Cuba test. Okey, cuba test. Test suara. Testing. Okey, Aishwarya. Test suara kamu. Mic kamu. Okey, Gawai Dayak. Dapat tak? Testing. Okey, try test kuat sikit. Okey. Okey, boleh tak? Pasti tak boleh lagi. Cuba speaker mic, speaker kamu tu kamu maksimumkan dia. Aishwarya, dapat tak? Kamu pakai apa? Handphone ke laptop? Boleh tak tulis kat chat tu? Bagi tahu madam. Kamu pakai laptop ke? Kamu pakai suara madam kamu dengar tak? Aishwarya. Pakai handphone. Siapa pakai handphone kat sini selain Aishwarya? Yang pakai handphone dapat tak tadi? Alicious pakai handphone ke? Kapan? Kamu dapat tadi? Pakai handphone. Okey, Dapat. Aishwarya. Okey. Kenapa Aishwarya pakai handphone tapi kenapa tak dapat juga? Saya rasa line dia tidak berapa kuat Oh. eh. Oh, kamu dengar suara madam tapi kamu tak dapat nak berkata-kata. Okey, tak apalah. Okey, Aishwarya, tak apa. Jangan risau, nanti madam akan buat secara personal dengan kamu Marudi kuat ribut madam. Oh, kamu kat Marudi Aishwarya kat Marudi ke? Okey, Aishwarya, macam ni. Nanti kamu akan personal saja dengan madam. Tak apa kalau kamu tak dapat nak ikut dalam ni. Nanti kamu personal dengan madam untuk bentang part kamu saja. Okey? Alright. So, kita teruskan dengan pembentang yang terakhir, Kenny. Okey, Aishwarya akan bentang secara personal dengan madam nanti. Okey?
Okay, last Kenny. Lepas tu kamu boleh keluar daripada Webex. Okay. Alright, Kenny. Teruskan. Halo. Oke. Okay, dengar. Teruskan. Saya akan membentangkan cara hidup orang Iban. Okay, kuat sikit. Oke, Pak. Oke, rumah panjang. Okay. Orang Iban nih kebanyakan dia tinggal di rumah panjang sejak dari dulu Okay. lagi. Oke. Struktur organisasi dalam rumah panjang itu diterajui oleh tuan rumah dan beberapa orang yang akan membantu beliau untuk mengendalikan hal-hal pentadbiran dalam rumahnya. Tuan rumah akan berperanan dalam undang-undang rumah panjang. Dia juga mengendalikan adat-adat dalam rumah panjang tersebut. Alright. Ini adalah contoh rumah panjang yang dahulu kala yang belum modern lagi, menggunakan kayu dan ruai mereka juga terdapat pada gambar ini. Dan ini contoh kepada rumah panjang yang modern yang sekarang lah. Okay. Mereka akan menggunakan bata. Okay. Mempunyai elektrik. Seterusnya adalah ekonomi. Orang Iban selalu bercocok tanam, sayur-sayuran, lada. Mereka selalu, karena lada ini dapat menghasilkan duit kalau mereka menjual. Dan selalu memburu, itu adalah tabiat harian mereka untuk mencari makanan, sama juga menangkap ikan. Terusnya adalah masyarakat Iban ini selalu menanam padi. Tanaman padi ini akan diusahakan setiap tahun sekali, yaitu selepas penghujung bulan Jun atau bulan 1 bagi masyarakat Iban yang menganggap bulan Jun sebagai bulan permulaan dalam takwim mereka. Padi akan selesai dituai pada bulan Februari. Ini gambar menunjukkan masyarakat Iban sedang memenih padi, dan terusnya gambar masyarakat Iban menuai padi. Okay. Terusnya akan menyerahkan penutup kepada Anastasia. Anastasia. Saya akan menjelaskan tentang penutup secara ringkas. Okay. Next slide. Okay. Adab lama yang hendaklah dikekalkan kerana yang merupakan lama identiti sebuah kaum. Selain itu, industri pelancongan dapat mengekalkan dari segi industri pelancongan lah. Pengekalan adalah boleh menarik perhatian pelancong. Contohnya seperti yang dilakukan oleh kampung budaya. Kan dekat kampung budaya dia ada banyak-banyak kaum untuk ditunjuk kepada pelancong-pelancong. Okay. Secara tidak langsung, ekonomi negara juga dapat ditingkatkan melalui industri pelancongan. Itu saja daripada saya sebagai penutup. Kepada grup yang pertama, untuk Aishwarya, nanti Madam kamu akan PM Madam secara personal untuk membentangkan part kamu sahaja. Okay, terima kasih grup 1. Boleh keluar daripada Webex. Terima kasih semua. Mana ni Puan? Ya? Ya Kenny? Ada soalan ke? Keluar terus ke ada pun? Keluar daripada Webex ni. Keluar saja. Okay, stop sharing lah Puan. Stop sharing. Okay ni, stop sharing dulu. Stop sharing and then kamu boleh keluar. Okay. Alright. Okay. Alright. Goodbye. Daripada grup Webex.
Okey, yang dah masuk boleh testing dulu suara Testing mic. Unmute kan dia. Testing dulu suara. Dengar tak? Okey, kamu dengar tak suara madam? Dengar, madam. Okey, kamu testing dulu ke mic kamu. Joel, kita tunggu yang lain masuk dulu Joel Balan dengan JJ. JJ testing mic JJ. Hello, Miss. Test suara, dapat tak? Dengarkan, Miss. Dah, Okey, Miss. kelas sikit, Saya kelas sikit. Siapa yang akan control slide kelas ni, group kamu? Claire. Tapi Claire dia lambat sikit, madam. Tak apa-apa, kita tunggu Claire baru kita start. Kita tunggu semua dulu baru start. Okey, madam. Okay, Okay. madam. JJ nanti kena kuat sikit suara JJ. Tak cukup kuat, Miss. Okay. Ke saya punya headphone ni yang tak kuat. Okay, dengar. Okay. Alright, Alicia, Eve dah masuk. Kamu ada berapa orang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Semua DGU Satu Ya, kelas, DGU. satu program Ya. Kamu dah tahu part masing-masing Dah, Miss. Okay. Madam. Okay, Claire yang akan control slide. Ya. Ya, Madam buat Claire as presenter So, Okay. Madam tukar Claire as presenter. So, Claire boleh Leonard, test mic. Okay tak? Hello. Testing. Okay, Claire, cuba testing dulu. Testing mic. Dapat tak? Ecclesia, cuba test tu. Testing mic kamu. Okay, madam. Okay. Claire, kamu nampak tak button share screen sebelah button video? Share content tu. Kamu boleh tekan situ dan share screen dan cari slide yang kamu nak share kepada madam. Boleh tak? Kalau ada masalah bagi tahu madam. Claire masih connecting, madam. Okay. Kita tunggu dia. Wilfred. Pun connecting juga. So, ada 2 orang lagi yang belum masuk. Okay, tak apa, kita tunggu. Okay, Claire, testing dulu suara kamu. Dapat tak? Dengar tak suara madam? Okay, jelas je. Dia Masih connecting ke? Claire? Madam, saya Ya. saya nak guna PC, madam. Tapi masalah nak PC saya masih connecting. PC kamu masih connecting. Okay, tak apa. Kita tunggu PC kamu tu, okay? Macam mana, madam? Ataupun kamu keluar balik, masuk balik guna PC. Saya nak handle dulu slide. Saya rasa dia stuck kat situ kot. Keluar, kamu log out PC balik. Keluar balik, lepas masuk balik guna PC. Yang PC punya lah, kamu punya 2 device Okay. Cuba. Kalau tak nanti madam dia lah yang handle slide tu. Dia yang cuba dulu. Okay, cuba masuk balik guna laptop tu. Seorang lagi Wilfred. Wilfred masih connecting juga.
Dia belum masuk. Coba saya cek dia sekejap. Okay, dapat tak? Kamu kena jauhkan sikit dua device tu sebab dia tak boleh berdekatan ni kalau tak dia bergema. Okay, satu device kamu mute kan, satu device kamu unmute kan. Okay? Tak. Saya guna satu Okay. device. Okay, boleh. So, madam akan change kamu jadi presenter. Okay, Claire. Sekarang madam dah, madam dah change kamu as presenter. Kamu nampak tak button share screen sebelah button video tu? Share content. Sekejap, madam. Share content, okay. Okay, klik share content. Dah. Dah, share. Tekan share. Share screen. Share screen. Sekejap. Share entire window boleh juga. Share entire screen boleh juga. Dah. Cari. Sekejap. Dia belum lagi share tu. Share content. Dah tekan share content tadi? Dah. Share content, share screen, share entire screen. Your entire screen. Your entire screen. Tekan, klik. Okay. Cari slide kamu. Share slide. Okay. Dekat file saya sendiri kah, madam? Mana? Carilah slide kamu punya. Open slide. Tak payah share. Tak boleh share lah, madam. Klik. Bukan share. Open. Open slide. Open. Okay. Open. Okay. Alright. Okay. So jadikan dia full screen. Full screen slide. Okay. Klik full screen tu kat tepi tu. Mana, Jangan stop madam? sharing. Ni bahagian tepi tu. Ni? Ada bawah sebelah kanan kamu. Ada tak button Slideshow-nya. full screen? Slideshow. Mana, madam? Button slide bawah tu nampak tak? Sebelah button size tu, resize tu. Ada Resize. 73% tu kan? Ni Sebelah bagi button zoom nampak tak button? Nampak Dia tak ada button ni? 73%. Sebelah tu. Okay, sebelah dia. Sebelah Ni? atas sikit. Atas. Okay, kalau Cincin tak tu pergi bahagian tulaknya. dekat bahagian Ada. slideshow. Pergi Dekat? ke bahagian slideshow. Slideshow. Okay, Sekejap, madam ah. Okay. Okay. So Wilfred ada test mic sekejap semua. Hello, Miss. Okay, semua okay? Mic semua okay? Bagus. Okay. Okay, so kita boleh mula sekarang. Siapa presenter pertama? Boleh start. Leo. Selamat pagi kepada semua tengah hari. Kami akan membincangkan kesan sejarah masyarakat pribumi Melayu di Semenanjung Malaysia. Okay, teruskan. Yang pertama, saya akan membentangkan tentang asal-usul ataupun latar belakang masyarakat Melayu. Okay. Berdau Clay. Jangan laju sangat Claire. Sebab dia automatic, madam. Automatic. Oh, kamu tak boleh nak tu dia. Okay. Terdapat dua teori asal-usul Melayu, iaitu teori Yunan. Bangsa Melayu berasal dari Yunan. Yang kedua, teori Nusantara.
Bangsa Melayu berasal dari Okey, seterusnya. Yang pertama, teori Yunan. Teori ini menyatakan nenek moyang orang Melayu berasal daripada Yunan. Orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi 3 gelombang yang utama, iaitu orang Negrito, Melayu Proto, dan Melayu Deutero. Gelombang Ini masa kamu buat timer Kamu buat timer untuk slide ni Claire? Ya. Oh, patutlah. Okey, teruskan. gelombang kedua Melayu Deutero 1500 tahun sebelum Masehi merupakan masyarakat Melayu yang ada masa kini. Okey. Seterusnya. Orang Negrito merupakan keturunan orang asli di Semenanjung, Dayak di Sarawak, dan Batak di Sabah. Merupakan penduduk yang Okey. paling awal di Kepulauan Melayu, dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan. Ciri fizikal Okey. mereka berkulit gelap, berambut kerinting, bundar, berhidung besar, bibir penuh serta bersaiz pendek. Mereka berada di sini sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Okey. Ini merupakan muka-muka mereka. Okey. Yang kedua, Melayu Proto. Merupakan gelombang yang pertama yang tiba ke Kepulauan Melayu. Mereka juga digelar Melayu asli atau Melayu purba. Berasal daripada Asia Tengah. Okey, macam ni. Claire je. Sorry. Claire. Tutup full screen. Boleh tak? Buat dia biasa je. Supaya dia tak laju sangat. Close full screen. Kan escape ke? Sekejap. Tekan escape tu. Okey. Escape. ESC je, tekan ESC. Escape. Keluar daripada tu. Ensure. Ensure. Ya, ensure. Okey. Buat dia macam ni je. Okey. Baru dia tak. Tapi nampak kan semua? Boleh tak? Nampak tak slide ni? Boleh. Okey. Pergi ke slide tadi. Okey. Alright, teruskan. Handle macam ni je. Supaya dia tak, slide tu tak laju sangat. Okey. Alright. Seterusnya. Aku kira-kira pada 1500 sebelum Masehi. Okey. Merupakan orang Melayu Proto seperti orang Jakun, Mahmeri, Jahut, Temuan, Bidua Anda, kelompok kekuasaan pedalaman. Okey, seterusnya. Kumpulan yang ketiga iaitu Melayu Deutero. Alright. Perpindahan penduduk yang kedua dari Asia diperkatakan dari daerah Yunan pada tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka tepi pantai dan menyebar hampir seluruh Kepulauan Melayu. Okey. Secara berkelompok dan tinggal menetap di suatu tempat. Mereka hidup sebagai petani, pelayan pula. Nelayan. Nelayan. Silap. Nelayan dan memburu binatang. Okey. Mereka merupakan masyarakat Melayu yang ada masa kini. Okey. Seterusnya. Teori yang kedua iaitu teori Nusantara. Okey. Bangsa Melayu dan bangsa Kawa mempunyai tamadun yang tinggi. Abad ke-19, taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan bersama. Ini menunjukkan
Melayu tidak berasal dari mana-mana, tetapi berasal dari Nusantara dan berkembang di Nusantara. Okey. Manusia kuno Homo solonensis dan Homo wajakensis terdapat di Pulau Jawa. Okey. Penemuan masa kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan ada kemungkinan orang Melayu itu pada terasa Okey. dengan Okey. dan seterusnya. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang adat resam. Adat Okey. resam terdiri daripada 4, iaitu 1. Adat melawat dan berkunjung. Adat Okey. melawat dan berkunjung dia contohnya memberikan salam dengan ucapan Assalamualaikum. Banyak lagi dia punya adat untuk melawat tu dari segi dia orang masuk ke rumah juga ada adat. Lepas tu yang Okey. kedua menyambut kelahiran. Yang pertama menempah bidan. Yang Okey. kedua menjamah perut. Yang ketiga melenggang perut. Yang Okey. keempat mandi melenggang perut. Dan akhir sekali menghadap semangat. Untuk Okey. menyambut kelahiran, dia mempunyai 2 ciri iaitu dari segi sewaktu bersalin dan selepas bersalin. Okey. Yang ketiga iaitu perkahwinan. Perkahwinan terdiri daripada 6, iaitu pertama merisik. Merisik Okey. ini tujuan dia untuk dilakukan adalah untuk memastikan bahawa gadis yang dihajati oleh seseorang lelaki itu. Okey. Yang kedua meminang. Meminang adalah untuk dari pihak keluarga lelaki itu akan menetapkan hari untuk menghantar satu rombongan peminangan. Okey. Tujuan dia untuk mereka yang sebenarnya secara rasmi. Yang ketiga bertunang. Bertunang Okey. akan dilangsungkan oleh ahli keluarga ataupun saudara mara yang terdekat. Hantaran yang terdiri daripada tepak sirih ataupun sirih junjung sebagai bingkisan utama sebentuk cincin beserta hantaran lain seperti bunga rampai, buah-buahan, kuih muih, pakaian dan lain-lain. Okey. Yang keempat akad nikah. Akad nikah dijalankan oleh Tok Imam. Yang kelima berinai oleh kaum wanita sebelum majlis perkahwinan. Yang akhir sekali untuk majlis perkahwinan juga dikenali sebagai hari langsung atau hari bersanding. Ia merupakan kemuncak istiadat perkahwinan. Inilah pengantin digelar raja sebenar kali. Sehari. Okey. Yang last sekali untuk adat resam masyarakat Melayu adalah kematian. Kematian dia terdiri daripada semasa kematian. Semasa kematian dia mempunyai ada 2 proses. Pertama dilakukan oleh keluarga si mati ialah memberitahu kepada Tok Imam agar kematian itu dimaklumkan kepada saudara mara atau jiran tetangga di sekitar kawasan. Okey. Yang kedua dia mayat tersebut akan diletakkan di ruang tengah rumah dan dibaringkan serta ditutup dari kepala hingga ke kaki dengan sehelai kain. Okey. Dan banyak-banyak lagi. Lepas tu semasa kematian mayat masih berada dalam rumah, sebarang jamuan tidak akan diadakan sebab mayat Okey. tersebut juga perlu dikebumikan secepat yang mungkin. Okey. Dimandikan dan juga diberikan pakaian semua macam kain lah, kain kafan. Lepas tu diorang membalut semasa kematian sama macam dimasukkan ke dalam keranda. Seorang wakil atau waris si mati akan memberi ucapan ringkas dan memohon ampun dan maaf bagi tak si mati jika selama hayatnya beliau pernah berbuat dosa. Alright. Okey. Banyak lagi di semasa pengumian. Tapi saya tidak letak dalam sini, madam. Okey, tak apa. Seterusnya saya pas kepada Joel Cilaming. Okey, Joel. Okay, sekejap madam. Saya baiklah. Dapat dengarkan suara saya madam? Okey, dapat. Teruskan. Baiklah. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Madam Fatin dan rakan-rakan saya.
Jadi Okey. hari ini saya akan menerangkan salah satu ciri-ciri kesan sejarah masyarakat pribumi Melayu di semenanjung Malaysia, iaitu dari segi adat kepercayaan masyarakat pribumi Melayu. Pertama sekali, kepercayaan masyarakat pribumi Melayu yang paling ketara ialah kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus atau kuasa gaib yang mempunyai semangat. Mereka Okey. percaya bahawa benda hidup atau tidak hidup mempunyai roh dan semangat seperti gunung, pokok Okey. besar, batu-batu besar, Okey. sungai dan sebagainya. Okey. Manakala makhluk halus seperti jin, hantu, penunggu dan sebagainya boleh memberi kesan baik seperti rezeki, kesihatan, keharmonian, dan boleh juga memberi kesan yang sebaliknya seperti malapetaka dan bencana. Justru mereka mengadakan upacara-upacara pemujaan seperti dalam gambar yang dipaparkan dalam slide tersebut, iaitu contohnya upacara puja pantai yang diadakan di Terengganu, upacara semangat padi di Pahang. Slide seterusnya, Clay. Okey, ini adalah contoh upacara main putri dan banyak lagi lah upacara dia. Antaranya upacara main dewa, upacara memutus ubat dan sebagainya. Tujuannya untuk mengelakkan bencana atau mereka meminta pertolongan. Alright, okey. Seterusnya, next slide, Claire. Kepercayaan kedua masyarakat pribumi Melayu ialah mereka memerlukan orang perantaraan di antara manusia dengan kuasa gaib ataupun makhluk halus kerana manusia biasa tidak mampu berhubung dengan mereka. Contoh orang perantaraan ialah bomoh, dukun atau pawang, di mana peranan mereka adalah untuk mententeramkan kuasa gaib daripada mengganggu anak-anak kecil, perempuan bersalin, orang sakit dan sebagainya. Alright. Malah para bomoh, dukun atau pawang ini percaya kepada keramat, azimat dan tangkal. Okey, selain itu mereka mengamalkan jampi serapah, limau, kain kuning, telur, bunga-bungaan, senjata tradisional dan sebagainya. Baik Alright. sekali alat-alat muzik yang para bomoh ataupun dukun ini pakai yang mempunyai kaitan dengan kuasa gaib diasap dengan kemenyan dan sirih lalu disimpan di tempat yang tinggi dan dijaga dengan sempurna. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya. Saya Okey. akan tentang gambar yang dipegangkan oleh Melayu Semenanjung pada masa dulu. Okey. Era pembaruan Islam atau dikenali Islamisasi yang berlaku pada tahun 1970-an. Banyak amalan dan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan ini unsur kepercayaan lama yang mula ditinggalkan oleh orang Melayu. Sebelum kedatangan ajaran Islam, Melayu mengamalkan adat animisme macam DJ cakap tadi. Pada abad ke-15, aliran mazhab Sunnah wal Jamaah Ortodoks dengan meluas di Kepulauan Melayu di bawah peranan Kesultanan Melaka. Ortodoks itu adalah bahasa Greek bermaksud ajaran atau pendapat. Terusnya, entiti orang Melayu adalah sangat berkait rapat dengan Islam berkaitan dengan ingin sangat kuat. Hingga apabila seseorang dari suku lain memeluk agama Islam di alam Melayu, beliau dikatakan akan masuk Melayu. Melayu itu adalah Islam dan Islam itu adalah Melayu. Okey. Bukti awal kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara bergantung kepada batu nisan dan bukti-bukti lain yang bertaburan di rantau ini. Okey. Contoh penting termasuk batu nisan yang
di Champa ketika awal abad ke-11 Masehi. Bisa di Gresik, Jawa bertarikh akhir abad ke-11 Masehi dan Batu bergerak Terengganu bertarikh 1303. Okey. Seterusnya. Itu adalah beberapa contoh-contoh bukti batu-batu nisan dan batu berserat. Alright, seterusnya. Okay, sama tentang tradisional peribumi Melayu, pakaian tradisional. Tradisional pribumi Melayu dikategorikan dengan 3, iaitu pakaian tradisional, masakan tradisional dengan permainan tradisional. Okey. Yang pertama adalah pakaian tradisional, iaitu sejarah industri tenunan Melayu ditelusuri sejak abad ke-13. Baju Melayu dicipta pada abad ke-15 di mana Islam sebagai agama rasmi. Dalam budaya Melayu, pakaian dan tekstil adalah sangat tinggi kedudukannya dan melambangkan kecantikan, kuasa dan pangkat. Jenis tekstil Melayu yang terkenal ialah songket dan batik. Sarung dipakai oleh wanita di mana ia menutupi bahagian bawah tubuh hingga ke dada. Pakaian Melayu versi wanita yang terawal adalah lebih longgar dan panjang, namun diperbaharui dan dipopularkan oleh Sultan Abu Bakar dari Kesultanan Johor pada abad ke-19 menjadi bentuk baju kurung yang dipakai sehingga hari ini. Pakaian umum bagi lelaki pula adalah baju, seluar kaki kecil, sarung dipakai di pinggang, tengkolok di kepala dan keris disisipkan di hadapan sarung. Yang kedua adalah masakan tradisional. Ciri-ciri utama masakan Melayu adalah penggunaan rempah ratus, perasa seperti belacan atau budu dan penggunaan lengkuas dan serai. Makanan juga dijamah menggunakan tertib tangan kanan, mengikut hukum adat halal Islam dengan ketat. Nasi lemak sebagai hidangan kebangsaan Melayu. Ketupat atau nasi himpit, nasi lekit temampat dihidang ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri. Laksa pula dihidangkan kacukan Melayu dan Cina peranakan. Melayu mengadaptasi tradisi masakan jiran iaitu rendang dari Minangkabau di Sumatera dan sate dari Jawa. Next slide. Yang ketiga adalah permainan tradisional. Pertama, sepak raga atau dikenali sebagai sepak takraw yang amat termasyhur sejak ratus tahun dahulu. Yang kedua adalah gasing, iaitu biasa dimain selepas musim menuai dan memerlukan kemahiran hebat untuk menghasilkan gasing yang paling kompetitif. Yang ketiga adalah layang-layang atau lebih dikenali sebagai wow. Adalah objek cantik yang berwarna-warni yang dibina dengan bingkai buloh. Ia juga diterbangkan ke udara dan dapat menghasilkan bunyi yang khas. Yang keempat adalah congkak, iaitu satu varian mainan berpapan dan diakui sebagai permainan tertua di dunia dan telah dimain sejak zaman Mesir kuno. Right. Okay. Seterusnya. Ini adalah contoh pakaian bagi kaum Melayu. Okay. Ini adalah contoh bagi masakan-masakan yang ada di Malaysia. Okay. Yang terakhir adalah permainan tradisional. Yang ini adalah contoh-contohnya. Okay, seterusnya. Okey, yang terakhir adalah perayaan masyarakat pribumi Melayu. Okey. Perayaan masyarakat pribumi Melayu sebelum memasuki Islam ataupun kedatangan Islam kebanyakannya memilih kepercayaan animisme sebagai pegangan. Okey, walaupun berpegang kepada kepercayaan ini, masyarakat Melayu tidak lekang dengan sambutan perayaan ataupun kerajaan.
Okey. Okey, sambutan ini dianggap seperti Tahun Baru Cina untuk kaum Cina dan keamatan bagi kaum dusun. Salah satunya adalah main puak. Okey, ianya diraikan selepas aktiviti mengepang air dan membina sistem pengairan. Okey, bagaimanakah ianya diraikan? Ianya diraikan dengan meluncurkan batang pokok puak yang keras dan padat kepada orang lain. Okey, kita boleh tengok contoh lain adalah sama seperti menyimbah air kepada orang lain dalam pesta Sangkrang di Thailand. Okey, tambahan pula jika pokok puak ini tiada, ianya boleh digantikan dengan pokok keladi. Okey, seterusnya selepas matahari terbit, pesta main puak akan disambung dengan upacara penyembelihan kerbau. Pada masa yang sama, hati dan limpa kerbau akan dimasak. Ianya akan diletakkan di dalam dulang beralas dan ditutup dengan daun pisang. Kemudian dihantar ke hulu sungai untuk mengairi kawasan padi tersebut. Okey, ianya akan disembah kepada Tok Puaka ataupun semangat bagi menyuburkan padi. Okey, next. Okey, last slide. Okey, ini adalah perayaan selepas kedatangan Islam. Perayaan yang pertama yang seperti kita tahu adalah Hari Raya Aidilfitri yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Diraikan bagi menandakan berakhirnya bulan Ramadan yang mana umat Islam telah menjalani ibadat puasa. Okey, yang seterusnya adalah Hari Raya Aidil Adha yang memperingati kesanggupan Nabi untuk menyembelih anaknya sebagai simbolik ketaatan dengan menggantikan bahan sembelih kepada kambing biri-biri dan menunjukkan bahawa berakhirnya musim haji. Okay, dan yang terakhir adalah Ma'al Hijrah yang menandakan peristiwa penting yang berlaku dan penghijrahan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Okay, itu saja berkenaan dengan perayaan masyarakat pribumi Melayu. Okey. Alright, semua dah bentang ya kelas ni? Semua dah? Dah. Okey, alright. So kamu boleh, Claire boleh stop sharing? Okay. Okey, so terima kasih kepada kumpulan yang kedua atas pembentangan yang baik dan berjaya menerangkan tajuk ini. Okey, so kamu semua boleh keluar daripada Webex. Terima kasih. Okay, sama-sama, Madam. Alright. Kesan sejarah masyarakat pribumi. Kesan sejarah masyarakat pribumi. Seterusnya.
Okey, kumpulan ni semua dah ada? Semua dah masuk? Boleh unmute mikrofon untuk dengar suara madam. Tak suara madam sekarang. Dengar, madam. Dengar. Boleh dengar? Okey, siapa yang handle slide? Saya, Siapa yang pakai madam. laptop? Siapa tu? Saya, Katrina. Katrina. Okey, madam akan change role kamu to presenter. Okey, Katrina, lihat bahagian button tu dia ada button mic, button video dengan button share content. So kamu klik bahagian share content tu. Okey, cari slide kamu tu. Ada kan? Okey, ada. Alright. Okey, kamu 4 orang saja kah? Ya. Semua dah masuk Dah. Kejap, madam check dulu. Mary Ming ada? Clarissa ada? Ada. Diana ada? Katrina ada? Okey, kamu boleh start present sekarang. Okey, boleh jadikan slide tu full screen full screen. Okey, boleh mula sekarang. Siapa presenter pertama? Selamat pagi, Ada. selamat tengah hari, madam. Saya Katrina. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang kesan-kesan sejarah imigran masyarakat India ke Tanah Melayu. Okey. Pengaruh kaum India ke Tanah Melayu boleh dikesan seawal abad pertama mengikut rekod kajian para pengkaji sejarah. Mereka mula aktif di Nusantara sebagai pedagang yang berdagang barang-barang yang berharga seperti fabrik, besi, rempah ratus, emas dan sebagainya. Mereka juga golongan yang dihormati kerana berperanan sebagai pengukir arca dan mahir dan berperanan dalam urusan diplomasi dan ilmu laut. Okey, teruskan. Kebanyakan mereka golongan India ni, dia orang banyak berkahwin dengan penduduk di Tanah Melayu dan hal ini telah menyebabkan mereka bertempat di Tanah Melayu sejak abad tersebut. Okey. Penolakan Raja Indra Kola ke atas Kedah Tua ataupun Kedaram, upaya Sriwijaya dan yang lain pada abad 12 juga telah menyaksikan peninggalan kesan yang boleh dilihat sehingga kini seperti Batu Nandi, Batu Bersurat, Sungai Mas, Patung Avalokiteshvara. Kebanyakan candi-candi tersebut merupakan peninggalan arkeologi sejarah di Tanah Melayu. Kaum India juga Nusantara ini sebelum kemasukan kuasa jajahan asing. Okey. Okey, seterusnya. Perkembangan pada India, mereka sejak awal lagi Tanah Melayu telah dikunjungi oleh perdagangan India dan golongan Brahmin. Selain daripada itu terdapat kaum lain juga yang telah mengunjungi Tanah Melayu seperti Cina dan lain-lain. Selain berdagang juga, mereka juga mengembangkan agama Hindu dan Buddha di Tanah Melayu. Jumlah orang Tanah Melayu semakin bertambah pada abad ke-15 pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Mereka mula mendirikan pertempuran awal Melaka yang dikenali sebagai Kampung Keling.
Pembukaan Pulau Pinang oleh Francis Light pada tahun 1786 telah menambahkan orang India di tanah Melayu. Menjelang tahun 1870, kerajaan Inggeris telah menggalakkan kemasukan buruh India secara beramai-ramai di tanah Melayu akibat perkembangan pertanian dagangan seperti kopi dan getah. Tahun 1891 juga, jumlah penduduk India di tanah Melayu telah mencecah 75,000 orang dan meningkat kepada 622,000 orang pada tahun 1931. Sebahagian besar daripada buruh India yang tiba di tanah Melayu berasal dari India Selatan iaitu Madras dan India Utara iaitu Punjab. Mereka terdiri daripada beberapa kumpulan etnik seperti Tamil, Malayali, Telugu dan Sikh. Orang Cina, orang India juga mula menetap di tanah Melayu selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Mereka tinggal di kawasan ladang atau estet-estet getah dan kelapa sawit. Sebahagiannya menetap di bandar seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping, Pulau Pinang dan Singapura. Last one. Okey, seterusnya. Next slide. Baik, Puan, kejap Okey. Terusnya Mary May. Puan? Ya, terus siapa? Clarissa. Saya Ni. Puan. Ada dengar suara ke Puan? Boleh. Teruskan. Terdapat kesan positif dan kesan negatif terhadap sejarah imigran masyarakat India ke Tanah Melayu. Alright. Positifnya adalah pertumbuhan ekonomi. Kehadiran pekerja asing yang semakin meningkat di Malaysia boleh dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pengambilan buruh asing ke Tanah Melayu ini diakui dapat mengatasi masalah kekurangan pekerja, malah meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini juga diakui dalam hasil kajian. Mendapati migrasi buruh asing telah memberi kesan positif ke atas ekonomi sesebuah negara iaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui kajian secara empirik yang dilakukan di beberapa buah negara, migrasi tidak menyebabkan pengangguran kekal di negara berkenaan dan sebarang kesan ke atas upah juga adalah rendah. Namun kesan yang dinyatakan bergantung kepada jumlah dan jenis migrasi. Penglibatan pekerja asing tidak menyekat peluang pekerjaan pekerja tempatan, malah yang dapat membantu dalam membangunkan ekonomi negara. Okey. Kedua adalah mempercepatkan pembangunan fizikal. Selain itu, majikan di Tanah Melayu, Malaysia, lebih gemar mengambil pekerja asing terutamanya pekerja asing yang tidak berdaftar iaitu sebagai cara mudah bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh. Hal ini dapat dibuktikan menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Senator T. Murugiah sikap ambil mudah majikan untuk meminimumkan kos untuk memperolehi kos buruh asing yang murah. Tambahan pula, pekerjaan asing ini bersedia untuk menerima upah yang rendah, bekerja lebih masa dan bersedia untuk melakukan kerja-kerja yang berbahaya dan kotor. Ciri-ciri ini menyebabkan mereka digemari oleh majikan terutamanya di sektor pembinaan. Kesan negatifnya pula adalah kebergantungan tenaga kerja asing dan meningkatkan kos perbelanjaan pengurusan pihak kerajaan. Okey. Aliran kemasukan migrasi buruh asing meninggalkan kesan ke atas ekonomi negara secara makro dalam jangka pendek dan jangka panjang. Seterusnya menimbulkan masalah pengambil alihan tugas atau pekerjaan oleh golongan migrasi daripada penduduk tempatan. Poin ketiga adalah menyebabkan kemasukan buruh asing yang tidak terkawal akan meningkatkan kebimbangan dan ketakutan masyarakat tempatan.
Kesan negatif yang kedua adalah kesan sosial kepada masyarakat tempatan yang meningkatkan penempatan haram, jenayah dan penyakit. Suatu kawasan atau bangunan yang didiami maupun orang yang mendiami kawasan tersebut secara haram melalui hidup dengan serba kekurangan dari segi kemudahan dan mewujudkan persekitaran yang daif. Okey, seterusnya. Saya akan serahkan kepada Clarissa Jeffrey. Okey. Alright, seterusnya. Okey. Sebab-sebab penginjrahan orang India ke Tanah Melayu. Okey. Kesengsaraan hidup di India. Kawasan pertanian dan mendapatkan pekerjaan di India adalah sangat terhad. Salah satu sebabnya adalah bilangan penduduk di India sangat pesat. Yang kedua pula, penubuhan ekonomi yang pesat di Tanah Melayu. Tanaman pertanian dagang yang diperkenalkan di Tanah Melayu, khususnya Okey. getah, seterusnya kelapa sawit memerlukan tenaga buruh. Galakan daripada kerajaan Inggeris. Orang-orang India iaitu orang Pujambi untuk berkhidmat dalam pasukan polis dan tentera. Bagi golongan berpendidikan pula, digalakkan di perkhidmatan awam. Yang keempat, bencana alam. Kejadian bencana alam di banjir dan kemarau turut merumitkan keadaan. Pada tahun 1840, kawasan di selatan India mengalami masalah kemarau yang berpanjangan. Keadaan ini telah menjejaskan pengeluaran makanan. Kadar kematian meningkat akibat masalah kebuluran dan merebak wabak penyakit. Okey. Yang kelima, sistem kasta. Amalan sistem kasta yang membezakan darjat seorang individu turut menjejaskan motivasi sosial dan ekonomi. Orang India dari kasta bawahan dipandang hina dan tersisih dari masyarakat. Oleh itu, mereka telah memulakan penghijrahan ke Tanah Melayu bagi memperbaiki maruah diri mereka. Alright. Okey, seterusnya. Selamat tengah hari, Madam. Okey, tengah hari. Saya akan membincangkan kesan terhadap budaya. Antara kesan budaya yang terjejas adalah kemasukan orang Tamil, Punjabi dan orang Koyolon. Okey. Kemasukan persekolahan yang tidak dan memberikan sistem pilihan persekolahan di Tanah Melayu. Sistem pendidikan yang dibawa dari negara asal mereka. Wujudnya agama Hindu dan Sikh. Sebelum kedatangan masyarakat agama yang wujud di Tanah Melayu adalah agama Islam. Selain agama Islam adalah agama Kristian hasil daripada pemerintahan British. Masyarakat India mewujudkan agama Hindu dan Sikh. Madam. Terima kasih. Seterusnya. Kesimpulan bagi perbincangan ini adalah kajian telah menunjukkan bahawa kaum India telah dibawa masuk ke Tanah Melayu oleh penjajah British untuk menjayakan dasar-dasar ekonomi mereka, terutamanya dalam industri getah. Pada awalnya, British berharap agar buruh-buruh ini kembali ke kampung halaman asal selepas tamat kerja mereka di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, keadaan berubah sejak tamat Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918 untuk terus mengekalkan masyarakat India di kawasan ladang dan melakukan kerja-kerja berat. British menyediakan semua kemudahan dalam keadaan yang paling
tidak memuaskan. Hidup di bawah sistem ladang ini telah membawa satu keadaan yang sangat tertekan kepada buruh. Akhirnya mereka merasakan bahawa tiada jalan keluar dari sistem ikatan ladang itu kecuali meneruskan hidup sebagai peladang. Itu saja, Madam. Alright, terima kasih kepada kumpulan yang ketiga. Satu pembentangan yang baik. Boleh stop sharing ya, Katerina. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa upload slide ni di Google Classroom. Kalau kamu belum lagi upload. Okey, so itu saja. Terima kasih kumpulan 3. Boleh keluar daripada Webex. Okay, Madam. Thank you, Bye. Madam. Okey. Boleh stop sharing dulu Katrina. Dah stop sharing dah? Dah. Okey. Alright. Kelak kamu upload dalam Google Classroom ya. So kumpulan 1, 2, 3, 4. Okey, semua dah ada. Godly, Nicholas, Nicholas anak Lionel, Kurt Corbin, Jerry Tang, ada semua? Cuba testing mic sekejap. Test. Hello. Suara. Kamu nak Madam handle slide kamu ke? Godly cakap dia yang handle Puan. Siapa cakap? Siapa yang handle slide? Siapa yang pakai laptop sekarang ni? Godly. Okay, Godly handle slide So, Godly, Madam change kamu punya role as presenter. Godly, kejap ya. Okey, Puan. Dengar suara saya, Puan? Okay, dengar. Semua testing mic Testing dulu suara. Boleh tak dengar? Tak cakap Puan. Okay, kamu kod. Okay, Nicholas sana. Okay, Nicholas okay. Jerry, test dulu mic. Sebab Okay. hari mau hujan tu Puan. Takut Hari line mau stop hujan. pula. Okay, kita laju sikit hari mau hujan. Okay, Godly, kamu nampak tak? Dekat button bawah tu dia ada button mic, button video dengan button share content. Nampak tak? Ada. Nampak, Puan. Okay, Nampak. klik share content. Okey. Share content. Alright. And then share screen. Screen. Mana, Puan? Share entire screen pun boleh. Share entire screen ada tak? Ni. Alright, okay. Alright, nampak? Okay, cari kamu punya slide. Cari saya punya slide. Okey. Okay, pergi. Nampak Puan? Nampak? Okey. Okay, nampak. Okay. Ni, Puan. Alright, okay. Okey, Semua baik. nampak tak? View dia tukar okay, klik dekat bahagian view tu, tukar dia kepada full view. Ada tak full view? Full view, full screen mode. Alright, okay, cantik. Okey, boleh Puan. Okay, semua dah bersedia? Okay, kalau dah bersedia boleh mula. Start dahulu Nervous saya Puan. Nervous, okay, kita laju sikit. Sebab kat mana tu nak hujan tu. Laju sikit. Okay, teruskan. Kau Ben, mulakan. Tes. Okey, selamat pagi Puan. Okay. Kami kumpulan Overcop ingin berkongsi tentang nilai yang dapat diterapkan
untuk menjamin keamanan dan keharmonian untuk negara, Puan. Okey. Jadi sana yang kita tahu Malaysia ada berbilang agama. Jadi hari ini Okey. kami ingin tentang agama Islam, Puan. Okey. Dapat diterapkan untuk menentukan keharmonian dan keamanan negara. Jadi Okey. yang pertama, tiada nilai tekun, Puan. Okey. Antaranya berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan sebarang tugas yang diberikan, Puan. Yang seterusnya, dengan mengamalkan nilai tekun, pihak tertentu berpuas hati dengan apa tugasan yang diberikan. Okey. Dan yang ketiga, berusaha meninggikan imej, perkhidmatan dan organisasi apabila melakukan sebarang sahaja tugasan. Ya, Okey. rajin mempelajari pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan untuk membaiki cara kita bekerja. Di akhir, dalam nilai tekun, kita haruslah berusaha bergigih bagi memperbaiki hasil kerja sehingga mencapai tahap cemerlang. Dan nilai yang kedua ialah nilai berbudi mulia. Kita sesama manusia haruslah hidup dengan adanya hati yang mulia, tidak timbul perselisihan kefahaman dan memberontak. Alright. Jadi dengan berbudi mulia dengan orang dapat menimbulkan rasa kasih sayang dan menghormati antara satu sama lain. Kita juga akan disegani apabila kita baik dengan orang. Di nilai berbudi mulia ini kita harus menerapkan ketika kita berada dalam negara kita Malaysia ini, Puan. Jadi dengan ada yang sebegini, hidup akan sentiasa aman dan harmoni di mana jua kita berada. Dan nilai yang ingin saya kongsikan ialah nilai sederhana. Agama Islam sentiasa menerapkan nilai sederhana agar penganutnya mempelajari erti hidup rendah diri terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir, dalam nilai sederhana, nilai ini dapat memberi manfaat untuk sentiasa memahami orang lain agar tidak timbulnya perasaan cemburu atau iri hati. Barulah saya dapat hidup dengan aman dan harmoni, Puan. Okey, saya ingin bertanyakan soalan perkongsian daripada rakan yang lain. Godly, kongsi kami. Okey, pada saya orang selalu bagi tahu yang Islam ini adalah satu agama yang indah. Kenapa ia indah? Kerana berdasarkan agama Islam terdapat beberapa nilai-nilai yang dapat membuatkan negara kita ini hidup dengan aman dan harmoni. Okey, contohnya jika di negara kita ini Malaysia, semua orang Melayu tidak mempunyai agama, adakah kita akan hidup secara harmoni dan aman? Mesti tidak kan? Jadi kesemua kawan-kawan kita yang berbangsa Melayu dan bangsa yang lain yang menganuti agama Islam, semuanya baik-baik, betul tak? Kerana apa? Kerana di sini saya ada 3 contoh nilai, iaitu yang pertama adalah amanah, kedua tanggungjawab dan ketiga adalah ikhlas. Jadi kita pergi kepada amanah. Amanah ini dari apa yang saya telah buat, jadi inilah yang saya telah telah mengambil dan letakkan di slide ini. Yang pertama adalah menyedari hakikat bahawa tugas adalah amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan bagi menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. Ketiga, menghindarkan dengan rela hati berlindung diri dari mengatasi kepentingan tugas. Keempat, menentukan tiada penyelewengan dalam tugas sama ada dari segi masa, kuasa, sumber wang dan peralatan serta tenaga dan kerja. Dan mengutamakan kepentingan awam sebagai teras penguatan. Jadi contohnya kalau kita tidak amanah. Okey, contohnya kalau saya dengan Koben. Saya bagi duit dengan Koben supaya Koben ni dia bagi duit dengan Nick. Tapi Koben ini tidak amanah. Apakah yang akan terjadi? Mesti bergaduh kan? Okey. Mestilah bergaduh. Apabila bergaduh, di situ kita tidak dapat melihat keharmonian. Tidak dapat menjaminkan keharmonian dan akan menyebabkan pergaduhan antara satu sama lain. Sebab itu dalam nilai yang ada dalam Islam, amanah ini penting dan dapat mengekalkan keharmonian dan keamanan negara. Contoh-contohnya, kalau
Saya yang menteri-menteri kita di akan dunia ini. present tentang Hah? present. Ya, Jerry, Hello? kenapa? Ada. Sorry. Mute dulu. Okey, teruskan Godly. Okey. Contohnya, jika menteri-menteri kita di dalam Malaysia ini tidak amanah, apakah yang akan terjadi kepada negara kita? Sudah tentunya rakyat-rakyat akan tidak betul dan akan marah antara satu sama lain dan menyalahkan setiap orang, menyalahkan setiap menteri-menteri cakap itu, cakap ini, sampailah kita semua bergaduh. Macam di media sosial kan? Betul, macam yang di media sosial. Jadi disebabkan negara kita ini di mana kita mengambil bahawa Islam adalah agama untuk negara Malaysia, kita dapat lihatlah sekarang ni kita hidup dengan aman, dengan keamanan, kita hidup dengan selesa. Sebab negara kita ini berpandukan agama Islam. Okey, yang seterusnya, tanggungjawab. Yang pertama, menerima hakikat accountability akhir adalah terhadap Tuhan di samping pekerjaan dan majikan. Kedua, melakukan tugas dengan kesedaran terhadap implikasi baik dan buruknya iaitu sentiasa waspada dan jujur. Ketiga, bersedia berkhidmat dan mengulurkan bantuan bila-bila sahaja diperlukan. Keempat, bercita-cita untuk tidak mengkhianati kepentingan organisasi institusi awam dalam menjalankan tugas dan bersedia menjaga maruah agama, bangsa dan negara. Okey, contohnya kalau kita semua tak bertanggungjawab, mesti kita akan pilih kasih. Kita akan tolong orang yang sama agama dengan kita, sama bangsa dengan kita saja. Betul tak? Tapi di sini dia beritahu bahawa menerima hakikat accountability akhir adalah terhadap Tuhan. Di situlah nilai ini memang bagus untuk dapat mengekalkan keamanan dan keamanan negara. Jika kita melakukan satu pekerjaan hanya untuk kepentingan kita diri sendiri, maka bagus, tak payah buat. Jadi lebih baik kita buat kerana Tuhan. Jadi semua penganut agama Islam mesti buat tanggungjawabnya menolong orang, itu ini. Contohnya macam gambar di sebelah ini. Kita dapat lihat jururawat ini yang berbangsa Islam menolong orang tua yang sakit ni, yang berbangsa Cina. Kenapa dia tolong? Sebab dia tolong kerana Tuhan dan bukannya kerana kepentingannya sendiri, selain daripada tanggungjawab dia sendiri. Alright, okay. Okay, next slide. Ikhlas. Okay, yang pertama, berhati mulia dalam melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Mempunyai niat bertugas kerana Tuhan, kerana mencari rezeki yang halal serta mencari keredaannya dan mengikis sebarang unsur kepentingan diri dalam melaksanakan tugas sebagai asas pengisian amanah. Okay, ini sama macam untuk tanggungjawab dan amanah tadilah, di mana kita buat dengan ikhlas kerana kita buat untuk Tuhan. Begitulah. Okey, jadi saya ada satu contoh yang menunjukkan bahawa penganut agama Islam ini dia mengikuti semua ajaran-ajaran Islam dan membantu orang-orang di Malaysia ini supaya orang-orang di Malaysia ini sentiasa hidup dengan aman dan harmoni. Saya ambil contoh Ustaz Ibit Liu. Okey. Kita semua tahu Ustaz Ibit Liu kan? Dia baik. Ini kamu nampak kat media sosial ni? Saya nampak kebaikan dia. Ada jugalah orang yang cuba buruk-burukkan dia. Tapi dari segi apa yang saya nampak, beliau memang seorang yang amat betul-betul baik. Contoh yang baik. Kenapa? Yang pertama, amanah dengan dana yang diberikan kepadanya. Kedua, tanggungjawab dengan tugasannya. Ketiga, ikhlas memberi bantuan kepada siapa yang memerlukan bantuan. Okey. Dari segi amanah ini, Ustaz Ibit Liu ni tak semestinya kita semua berfikir di manakah dia dapat sejumlah wang yang besar, yang banyak. Jadi mestilah daripada orang yang beri kepada dia. Kenapa orang bagi kepada dia? Sebab dia amanah. Dan selepas itu dia bertanggungjawab dengan tugasannya. Dia bertanggungjawab. Kita dapat lihatlah dekat video di YouTube di mana dia bagi masa COVID-19, dia tolong orang yang susah.
tak kira Ya. bangsa dan agama, dia tolong. Dan yang terakhir, ikhlas Satu memberi bantuan. role model yang baik lah kepada semua orang ah. Memang baik. Dan ketiga adalah ikhlas memberi bantuan kepada siapa yang memerlukan. Cuba fikir sejenak, tak semestinya dana yang diberikan itu cukup, betul tak? Jadi Ustaz Ibit Lui ni kadang-kadang, bukanlah kadang-kadang, selalunya dia akan, contoh orang bagi 100,000, dia akan tambah 200,000 lagi. Dengan hati yang ikhlas, dia akan tolong. Di situ kita dapat tengok nilai ikhlas. Dia bagi saja. Sebab beliau pernah berkata bahawa hari ini kita tolong orang, tak semestinya kita nak dapatkan balasan daripada orang yang telah kita tolong, tapi dia nak dapatkan balasan daripada Tuhan. Okey. Ada orang yang dia gembira bila kita dia rasa gembira bila dia bantu orang lain. Dia dapat kepuasan dalam hidup dia bila dia bantu orang lain macam tu Macam tu. Okey, seterusnya. Seterusnya saya berpindah kepada Nicholas. Okey, Nicholas seterusnya. Okay, saya ingin menambah sedikit isi daripada Godly tadi, iaitu hormat menghormati. Okey. Umat Islam diwajibkan menghormati penganut agama lain. Maafkan jika ada salah sikit ajaran Al-Quran yang saya ambil dari internet tadi, iaitu surah Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu caci benda yang mereka sembah lain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencaci Allah secara melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka. Lalu Ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Seperti yang diambil daripada itu tadi. Dan kedua ialah tidak dibenarkan mencemukan atau mengejek. Hal ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkannya. Ini ialah konsep toleransi yang diajarkan oleh Islam. Sebagai contoh, ada agama lain yang rasis antara satu sama lain, tidak suka. Mereka selalu mengejek-ejek agama orang dan paksa. Ia akan menjadikan pertelingkahan antara agama lain. Next one. Yang ketiga adalah umat Islam perlu merenung kembali pemahaman ajaran agama dari segi pertutupan aurat dan pertuturan antara satu sama lain. Sebagai contoh di media sosial ni, banyak benda yang kita tengok semuanya negatif. Contohnya lah dalam Apa trending sekarang ni? Orang suka main apa? Orang suka main video TikTok yang menggunakan pemakaian yang ketat-ketat, yang memberikan contoh yang tidak baik kepada golongan muda. Contohnya anak bawah 12 tahun yang selalu main TikTok. Semua suka main TikTok ni. Nur Sajat. Siap tu. Diajarlah oleh orang tua mereka supaya tidak mengamalkan benda seperti itu. Next. Yang keempat adalah bersih dari semua yang kita lakukanlah. Mengamalkan kebersihan hati dan menjalankan tugasan seharian. Contohnya tanggungjawab kita sebagai anak-anak dari segi agama. Yang kedua adalah mengamalkan kebersihan pakaian, bangunan dan alam sekitar sebagai satu cara hidup, iaitu pemakaian kita yang bersih ketika keluar, dan tidak melakukan vandalisme lah di bangunan-bangunan. Yang ketiga adalah bersih dalam pemilikan harta dan perjalanan tugas.
Dan keempat, membuat pertimbangan yang teliti dan adil dalam membuat keputusan. Yang kelima ialah berkhidmat demi kebajikan. Dan yang keenam, menjauhi hawa, nafsu dan emosi dari pengaruh pekerjaan dan pemikiran dalam kebaikan, dalam membuat keputusan. Alright. Okay. Saya ingin Bersih ni bukan dari sudut bersih pakaian ya. Bersih ni maksudnya dari sudut pekerjaan ya. Dari sudut tidak mengambil rasuah dan sebagainya. Kan? Betul. ya. Okay. Alright. Jerry, Tasya. Jadi ada apa-apa tambah? Okay, Gigi. Okey, sekarang saya akan present tentang dua nilai iaitu bersyukur dan bekerja sama. Okay. Untuk bersyukur kerana dapat melakukan tugas untuk menjamin kesejahteraan hidup sebagai seorang anggota masyarakat. Yang kedua, berkecenderungan melihat keadaan dengan lebih positif sehingga menggerakkan untuk lebih berusaha gigih. Okay. Yang ketiga, menghayati budaya kerja yang bersopan dan tidak bertentangan dengan kehendak agama. Okay. Yang keempat, tidak berbangga dengan kedudukan dan pangkat, iaitu seperti seorang orang yang pandai atau ada juga orang yang suka downgrade pekerjaan orang lain kan juga. Ya. Kadang-kadang dia memandang rendah kepada pekerjaan orang lain kan. Ada orang yang macam tu, sepatutnya dia perlu bersifat tidak memandang rendah kepada orang lain kan. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Ya, betul. Itu contoh yang tidak baik. Okay. Contoh yang kelima, tidak membazirkan perbelanjaan untuk perkara yang sia-sia. Janganlah bazir duit-duit atau spirit kita lah untuk benda yang tidak berakal dengan kehidupan kita. Okay. Ya. Untuk yang keenam, berkhidmat sebagai ibadah, dan terakhir adalah bercita-cita menjadi manusia yang mempunyai sumbangan yang banyak kepada masyarakat, negara dan agama. Alright. Next, untuk bekerjasama, mengamalkan sikap tolong-menolong dalam melaksanakan kerja. Janganlah seorang saja yang buat kerja, sebab kita lah satu tim, ya kan? Kita Macam satu kamu Malaysia. buat pembentangan ni kan, masing-masing ada main peranan masing-masing kan. Buat Ya. slide, cari maklumat kan. Kami ni satu tim kan. Bekerjasama yang paling penting ya. Ya. Okay, seterusnya. Yang kedua, sentiasa secara sukarela menyertai aktiviti-aktiviti organisasi sebagai sebahagian daripada usaha mempentingkan semangat kerjasama. Seperti kita ada aktiviti gotong royong di sekolah, kita mesti menyertai kan, sebab ini sekolah kita. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan organisasi dan pasukan di tempat kerja daripada kepentingan peribadi. Untuk keempat, mengamalkan permuafakatan dalam semua perkara kepentingan bekerja bersama, dan yang untuk kelima adalah mengelakkan konflik kepentingan berdasarkan peribadi, mengorbankan kepentingan diri yang bercanggih dengan kepentingan organisasi, agama, bangsa dan negara. Itulah kenapa kita Malaysia boleh berjalan dari dulu sampai sekarang lah. Okay, sebab ada unity, ada perpaduan kan Ya, antara masyarakat. Okay, lagi ada? Itu saja untuk saya. Okay. Ini adalah last. Okay, last slide slide yang terakhir. Ini last slide. Okay, alright. Terima kasih kepada kumpulan yang keempat atas pembentangan yang baik. Kamu dah upload slide ni dekat Google Classroom kan? Sudah. Okay, sudah. Alright. Itu saja. Boleh, Godly boleh stop sharing? Ada tak button stop sharing?
Stop sharing. Stop sharing. Boleh tak? Mana stop sharing? Mana lagi kau ni? Okay, pangkah dulu tu semua tu. Bukan, ada tak button stop sharing kat tempat kamu? Ya. Ada tak button stop sharing kat situ? Keluar dah masuk lagi. Turunkan slide tadi. Kat slide je tak God. Slide kau. Oh, ini ke? Alright. Okay, alright. Terima kasih semua. Okay, boleh keluar daripada WebEx. Okay. Alright, bye-bye. See you next time. Suara kami. Puan. Okay, Hari Khamis bagus. pula macam ni Puan? Ha? Hari Khamis. Hari Khamis nanti Madam akan bagi tahu dalam WhatsApp Okay, Puan. Alright, thank you. Okay, Puan. Thank you, Puan. Okay. Bye. Bye. Okay, boleh keluar. Okay.